Okey, sila masuk Azmiza. Azmiza boleh duduk kat kursi. Kat mana? Sini boleh. Okey. Alright. Okey, tadi dah scan dah? Ikut kat depan meeting ni? Dah. Alright, okey. Macam mana hari ni? Okey, selesa. Alhamdulillah selesa. Selesa, kat kursi selesa. Okey. Okey, Azmiza hari ni buat apa je seharian? Hari ni hari ni saya tak ada buat apa, just saya pun sikit-sikit. Lepas tu keluar makan dengan kawan. Tak makan lah. Dah makan dah ni? Dah. Sudah datang lah? Okey, alhamdulillah lah. Okey, so macam mana hari ni emosi? Okey ke? So far okey, alhamdulillah. Okey lah. Walaupun assignment banyak tapi okey lah kan? Stres tu biasalah. Biasalah student kan? Alright. So, macam sesi yang sebelum ni lah yang kita pernah buat, sebab yang ni kan sesi kedua kita kan. Selamat datang lah kepada sesi yang kedua ni. Harapnya kita dapat cari kata alternatif yang terbaik lah untuk sebarang isu yang sekali Azmiza nak sharekan lagi. Alright. So, macam yang sesi sebelum ni, saya dah terangkan kan berkenaan dengan counselling tu apa. Saya harap Azmiza ingatlah kan apa yang saya dah terangkan. Lepas tu saya nak tekankan balik lah berkenaan dengan etika keresahan. So apa yang kita share hari ni setakat di sini sajalah. Tak ada bawa keluar lah daripada pihak saya ataupun pihak Azmiza sendiri. Okey. Melainkan isu yang dibawa tu orang kata boleh mengancam nyawa saya, mengancam nyawa Azmiza dan mengancam nyawa orang luar. Jadi kita kena rujuklah kepada pihak yang wajib. Alright. So berkenaan dengan tempoh masa pun sama juga. Tempoh masa macam yang saya dah terangkan pada minggu lepas, dia tempoh dia 45 minit hingga ke 1 jam lah, bergantung kepada isu yang Mija nak bawa. Alright. Okay ya, faham Okay, so ada apa-apa lagi tak Mija nak tanya? Okay, Mija tak faham apa tak ada. Alright, so mungkin macam yang kita dah persetujui pada sesi yang lepas lah kan, kita nak buat perkongsian isu, betul? Okay. So untuk hari ni kita nak buat perkongsian isu berkenaan dengan apa yang mengganggu pemikiran Mija. Mija boleh share je, tak ada masalah. Alright? Okay, sebelum tu saya nak remind balik lah apa yang kita dah bincangkan pada sesi yang pertama. Mija ada share sikit lah kan berkenaan dengan diri Mija. Mija cakap Mija anak yang ke-10, anak bongsu kan daripada 10 orang adik-beradik. Mija sekarang tengah ambil ijazah lah kan dekat UM, and hobi Mija suka dengar lagu, buat benda yang relax kan, dengar lagu, dengar cerita macam tu. Alright. Okay, so sebelum kita masuk kepada perkongsian isu, saya nak buat sedikit aktiviti dengan Mija. Okay, Mija pernah dengar tak berkenaan dengan aktiviti seni dalam sesi kaunseling sebelum ni? Pernah dengar, tak pernah buat. Okay, so daripada orang kata pemahaman lah ataupun apa yang Mija pernah dengar sebelum ni, okay, apa yang Mija faham berkenaan dengan aktiviti seni dalam kaunseling? Apa yang saya faham, bila kita sebut seni ni melibatkan lukisan lah kot. Kan aktiviti yang sama ada lukisan lah, apa-apa yang kita dalam lukisan tentu melambangkan perasaan atau emosi kita pada waktu tu. Sebenarnya yang saya faham. Okay, betul lah tu. Okay, dia bergantung lah atas apa yang nak diteroka oleh kaunselor tu. Macam saya memang fokuskan kepada emosi, pemikiran dan kehidupan Mija, sebab saya nak bantu Mija untuk mendapat kehidupan yang lebih baik kan. Okay, so untuk hari ni kita akan buat satu aktiviti seni yang mana saya nak Mija melukiskan dalam satu kertas berkenaan dengan 3 perkara. Okay, yang pertama berkenaan dengan emosi, yang kedua pemikiran, dan yang ketiga kehidupan Mija dalam tempoh 2 minggu yang terdekat ni lah. Right. Okay, so macam Mija tengok lah dekat meja tu, saya ada sediakan kertas A4 and pen untuk Mija lukis. So saya bagi masa untuk Mija lukis. Mija boleh take time and Mija nanti kita akan share lah. Saya akan bagi tahu kenapa saya nak buat sesi, kenapa saya nak buat terapi seni ni dengan Mija. Saya akan bagi tahu semua, tapi selepas Mija buat aktiviti seni boleh. Okay. Alright, so boleh take time lah. Boleh buat. Alright.
Takut. Okay, dah. Okay. Okay. Meja dah selesai dah? Dah. Oi, penuh kertas ya. Okay. So, sebelum saya nak minta Meja terangkan apa yang Meja lukis, saya nak bagi tahu kat Meja kenapa kita buat aktiviti seni ni. Okay, first kali kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh nak luahkan dengan kata-kata, betul? So, melalui lukisan ni saya nak faham, saya nak fahami Meja, saya nak fahami perasaan Meja, emosi Meja sekarang. So, Meja boleh je macam nak luahkan apa-apa berdasarkan dengan lukisan ni lah. Okay. Okay, so sila terangkan apa yang Meja lukis tu. Macam tadi kan Azhar suruh lukis tentang emosi, pemikiran dan kehidupan kan. Betul. So Meja pun lukislah tentang emosi Meja. Maksudnya ini adalah menunjukkan emosi Meja kadang-kadang tak stabil lah, naik turun. Ada masa happy, ada masa sedih, ada masa kita rasa nak marah kan. Dan ini gambar-gambar ini menunjukkan perasaan Meja dalam tempoh yang 2 minggu ni lah. Maksudnya perasaan emosi tu bercampur baur lah. Kan? Ada masa Meja rasa sedih, ada masa Meja happy, ada masa macam Meja macam okey lah, macam okey lah. Macam tu kan. Macam gitu lah. Ada masa Meja macam rasa nak marah. Macam tak tahu lah benda ni sebab kita punya emosi yang terganggu ataupun apa. Tapi kadang faktor, ada satu faktor yang buatkan kita rasa macam kita rasa nak marah macam tu. Tapi tak adalah marah, cuma macam perasaan tu kita pendam je lah kan, supaya nanti takut jadi benda yang tak elok lah macam tu kan. So inilah emosi Meja. Maksudnya setiap permulaan ni emosi Meja macam itulah macam roller coaster juga lah, naik turun macam tu lah. So pemikiran pula, untuk pemikiran Meja macam Azhar boleh nampak kan. Sini Meja ni Meja, dan Meja ada lagi 2 orang kawan. Okay. So Meja okey je dengan mereka 2. Okay. Cuma kadang-kadang dia timbul satu perasaan tertanya-tanya tau. Macam Meja Meja rumit dengan kawan baik Meja. Okay. So kawan baik Meja ni kadang-kadang pelayan tu kita tak boleh nak baca, tak boleh nak predict kan. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. So benda tu buatkan Meja tanya, Meja ada buat silap ke hari ni? Meja benda tu kan, benda tu sebab dia kawan. Dan satu lagi dia roommate kita. So kita jumpa dia hari-hari. Kan kita jumpa dia setiap masa. Sebelum kita buka mata pun kita nampak dia, kita nak tutup, nak tidur pun kita tengok muka dia. So macam bila satu masa ada satu masa tu dia perangai dia macam lain sikit. So kita rasa tak sedap lah betul. Kan? So kadang-kadang macam kita question diri kita lah, kita buat salah ke apa-apa ke yang buat dia terasa hati ke sampai dia berubah macam tu. So itu pemikiran Meja lah sejak 2 minggu terakhir ni. Okay, which is Meja macam banyak question diri Meja lah. Meja dah buat salah apa ke, ada ke kot lah Meja ada tersalah cakap ke kan, melawak yang buat dia tak selesa apa-apa ke kan. Tapi benda tu macam tak terluah. Tak terluah, dan Meja susah untuk macam Meja susah untuk luahkan perasaan Meja dekat orang. Even kawan baik Meja pun. Sebab Meja jadi macam tu lah, macam susah lah nak luahkan. Sebab bagi Meja macam kalau Meja tak ada kekuatan nak luah benda tu. Itulah pemikiran Meja. Okay. Kemudian untuk kehidupan pula. Ini maksudnya kehidupan Meja sama je 2 minggu ni, which is makan, tidur, buat assignment dan keluar dengan member lah. Yang ni petang ke keluar makan-makan kat luar ke, macam tu lah. So kehidupan Meja 2 minggu ni sama je, tak ada apa yang berbeza pun. Faham? Okay, so daripada perkongsian yang Meja buat tu, saya boleh nampak lah kat emosi ni Meja cakap macam emosi Meja ni berubah-ubah. Ada hari Meja okey, ada hari rasa macam nak marah sikit, ada hari tenang je kan, ada hari sedih macam tu kan. Okay, so daripada segi pemikiran pula dalam tempoh 2 minggu ni Meja macam memikirkan
tentang hubungan Mija lah kan. Hubungan Mija dengan kawan Mija. Yang mana Mija macam terfikir, adakah Mija ada buat salah apa-apa ke sampai macam dia nak orang kata Macam menjauhkan diri daripada lah. Mija, betul. Okey. Daripada segi kehidupan pula, Mija cakap dalam tempoh 2 minggu ni rutin kehidupan Mija tu sama je, repeatly lah, maksudnya makan, tidur, buat assignment, keluar dengan kawan. Yang itulah repeat selama tempoh 2 minggu. Betul. Okey. So terima kasih, tak apa, saya boleh simpan dulu. Alright. So berdasarkan lukisan yang Mija dah lukis tadi, saya boleh nampak lah Mija ada something yang Mija simpan kan. Yang sampai mengganggu emosi Mija, yang menyebabkan emosi Mija pun tak stabil kan, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak. Okey, so mungkin Mija ada nak share lah dengan saya kan, dalam sesi kita ni, tentang apa yang isu yang mengganggu pemikiran Mija, mengganggu emosi Mija. Okey. Okey. Macam tadi Mija cakap kan pasal pemikiran Mija dalam tempoh 2 minggu ni, which is Mija banyak question dari Mija. Mija ada masalah apa semua tu kan. So dia punca dia bukanlah nak kata Mija ni jenis sensitif ke apa kan. Bila melibatkan kawan ni kita faham lah perangai orang akan berubah-ubah kan. Maksudnya kita tak boleh nak sentiasa dia akan okey dengan kita selalu tu tak. Miza faham lah benda tu, Miza faham betul. Tapi macam Miza cakap tadi, okey, Miza ada 3 orang kawan tau. So Miza, kawan Miza, roommate lah Miza lah, dan seorang lagi kawan Miza. Jadi kami tiga okey je, tak ada masalah pun. Kami dah kawan lama, dah kenal lama pun semua kan. So cuma perangai roommate Miza ni lah, jadi kawan Miza ni juga, dia ada masa sikap dia tu kadang buat kita sakit hati. Macam tu lah, kita sakit hati sebab macam ada masa dia okey, ada masa dia macam tak mau cakap, dia tak cakap. Ada masa macam dia nak diam, dia nak jauhkan diri dari kita, dia buat kita suka hati dia. Macam tu. Dan benda tu macam nak cakap, kita as manusia lah kan, kita mesti macam terasa sikit lah kan. Kita bukan nak sensitif sangat pun, cuma kita kawan lama tau. Itulah macam benda yang baru jadi lah kan. Yang baru jadi okey lah, kita faham lah dia mungkin sibuk nak kerja dia juga. Dan dia mungkin sibuk dengan kerja dia, ataupun dia macam stres ke dengan kerja dia kan. So dia mungkin stres dengan kerja dia, so mungkin lah dia macam tak mau nak cakap sangat. Tapi benda tu buat kita terasa jugalah macam tu. Sebab kita satu bilik dengan dia, tapi bila dia tak cakap langsung dengan kita bersama, macam kita terfikir lah kita ada buat salah ke macam tu. Cuma macam Miza cakap tadi, Miza bukan jenis orang yang suka luah apa yang dia cakap tadi. Miza kalau tambah-tambah dengan kawan lah, dengan kawan baik kita, dia susah sangat nak luah apa yang Miza rasa. Melainkan kalau macam Miza dah betul-betul selesa dia, kalau Miza rasa memang dia bila terima apa yang Miza cakap, lah Miza luar. Tapi untuk orang yang Miza rasa macam dia tak boleh, dia macam sensitif ke ataupun dia macam tak boleh terima apa yang Miza cakap, so benda tu susah untuk Miza cakap. Dan benda ni jadi persoalan untuk Miza sampai sekarang lah macam tu. And then bila jadi macam tu, faham tak, kita berkawan kan, kita berkawan, kita sayang lah dengan persahabatan kita gitu kan. So bila dia buat macam tu, kadang-kadang Miza rasa macam macam mana, macam dia suka bertindak ikut suka dia macam tu lah. Macam tu. Dan Miza pernah lah cakap dengan kawan dia seorang lagi tu. So sebab Miza kan, Miza cakap Miza tak boleh nak tanya dia kenapa dia buat macam tu. So kawan Miza ni pun rapat jugalah dengan roommate Miza tu. And Miza minta lah dia tanya kan, kenapa dia buat macam tu kan.
And then bila kawan Mijah seorang lagi tu tanya, dia cakap tak ada apa-apa pun, dia just rasa macam dia tak mau nak cakap apa semua. Dan dia rasa macam kenapa? Faham tak kenapa? Kenapa macam okay, kita faham dia tak mau cakap, tapi at least takkan sampai satu bilik pun tak bertegur siapa. Faham tak? Macam tu. Kalau dia tak mau cakap, kita faham dia, kita bukan nak ajak dia bersemak sangat, kita pun tahu dia pun sibuk dengan kerja dia, dan Mijah pun sibuk dengan Azamina juga. Tapi kalau sampai dia satu bilik, sampai tak bertegur, sampai tak bercakap, sampai nak keluar mana pun tak ada, macam sebelum ni bagi tahu juga, tapi sekarang keluar pun keluar gitu je kan. Benda tu macam buat kita sedih lah jadi, sebab member baik kita buat macam tu. Kalau rumit biasa yang bukan member, kita mungkinlah tak terasa sangat kan, tapi sebab member baik kita yang Mijah kenal daripada SEM 1 sampai sekarang, dia macam tu lah, dia terasa dah sikit kan. Tapi macam tu lah, Mijah tak pernah sekali pun Mijah suarakan hati Mijah dekat dia, sebab Mijah rasa berat lah benda tu. Macam tu. Okay, so tadi Mijah ada beritahu saya lah yang Mijah ada masalah kan dengan kawan Mijah sendiri, yang mana kawan tu juga roommate Mijah, betul? Okey, mana kawan tu dia tiba-tiba je dia macam diam, tak nak cakap dengan Mijah, tegur pun tak nak apa semua. Okey, so pernah tak macam Mijah terfikir apa punca sebenar benda ni jadi? Pernah tak Mijah fikir macam tu? Mijah selalu macam dia cakap tu, Mijah selalu terfikir Mijah ada buat salah ke? Mijah tak tahu punca tu daripada mana kan. Sebab tu lah Mijah suruh kawan Mijah tanya, dan dia cakap macam dia cakap ada masa dia macam rasa dia tak mau cakap, so dia tak cakap lah, dia diam. Dan benda tu macam okey, dia buat kita macam kita yang bersalah, faham tak? Dia punya sikap tu macam kita yang buat salah. Bila dia cakap okey, kita faham lah, tak apa. Bila dia cakap okey, apa, ada masa dia tak mau cakap, so macam kita nak kena faham dia setiap masa, dia punya sikap, dia punya perangai kan. So macam tak lah, Mijah bukanlah nak salahkan dia, tapi kadang-kadang dia macam inconsiderate sikit lah tentang member dia yang lain. Macam tu lah, dia macam kita je nak kena ikut dia punya mood dia hari tu macam mana biasa macam tu. Macam kadang-kadang tak sedap lah, sebab kita member kan. Tapi bila jadi macam tu, itulah problem sikit. Sebab sejujurnya lah, Mijah sayang persahabatan kan. Sebab kita dah kenal lama kan. Walaupun Mijah taklah rapat sangat lah bila dikatakan dengan Mijah tu. Cuma bila kita dah kenal lama, kita dah pergi mana semua sama-sama, buat apa-apa semua sama-sama, dan jadi macam macam dah Mijah rasa macam dia buat Mijah ni kadang-kadang macam bukan member dia, faham? Dan jadi okey kan nak teruskan sesi okey macam mana? Macam Mijah cakap lah, kami 3 orang tau. So bila Mijah nampak lah yang roommate Mijah ni, dia macam banyak rapat dengan kawan dia seorang lagi. Okay, Mijah faham lah benda tu, sebab kalau berkawan dalam 3 orang ni, dia mesti akan ada benda macam tu. Sebab dia tak boleh nak adil dalam 3 pihak. Mijah faham benda tu. Mungkin personality dia lebih masuk dengan kawan Mijah yang seorang lagi macam tu. Dan macam mana cakap, Mijah pun personality Mijah pun mungkin tak masuk sangat dengan dia macam tu. So mana tu tadi? Personality. Personality, mungkinlah personality dia tu tak apa nak masuk dengan Mijah. So macam susah lah, tak serapat macam mana dia rapat dengan kawan Mijah seorang lagi. Mijah faham sebab Mijah pun rapat dengan kawan Mijah seorang lagi tu macam tu. So tapi kadang-kadang kita rasa macam kita ni terpinggir lah sikit lah macam tu. Ibarat macam kalau dah satu family, mak ayah anak tu, macam kita ni ayah lah macam tu. Macam kita ni macam jauh sikit daripada member macam tu kan. Rasa macam kita rasa lah, tapi Mijah tak tahu lah sebab dia perasaan Mijah ataupun
memang betul benda ni berlaku kan macam tu. Kadang-kadang Mija tu tak mau fikir sangat benda ni, tapi bila benda ni kerap berlaku, kita terasa lah sikit sejujurnya terasa lah sikit. Cuma macam mana cakap, untuk kita luah benda tu susah lah sebenarnya. Itulah. Okey, so tadi Mija cakap kata Mija pernah minta tolong kawan Mija untuk confrontkan kat dia kan, kenapa dia perangai dia macam tu, kenapa dia buat macam tu, and dia cakap dia memang ada mood dia macam tu, tiba-tiba mood dia nak diam. So Mija macam pernah terfikirlah dia punya apa yang dia luahkan tu tak sama dengan apa yang ditunjukkan, betul? Maksudnya dia cakap kata dia ada mood apa semua, tapi mungkin dengan orang lain dia cakap je kan, dengan Mija dia cakap. So Mija macam terfikirlah kan, apa yang Mija buat salah apa semua. Okay, so tadi ada juga Mija, saya dengar lah kan Mija cakap kata benda ni bila kerap jadi macam Mija pun rasa nak give up lah kan, sebab duk kerap sangat dia tiba-tiba nak diam diri. Okay, so boleh tak Mija bagi tahu kan macam, so dalam tempoh satu semester tu berapa kali yang macam selalu dia buat macam ni? Itu tak boleh nak tak dia macam cakap, dia ikut mood dia. So benda tak terkira berapa kali dia bersikap macam tu. Ada masa dia okey, ada masa dia diam, lepas tu dia okey balik. Dan dia okey tu macam tak ada benda yang jadi, tak ada benda yang berlaku lah. Dia rasa dia nak diam, dia diam. Lepas tu dia cakap balik yang gitu, macam tak ada benda yang jadi. Kita pula yang rasa macam nak tegur dia pun kita rasa segan, sebab dia banyak diam. Bila kita nak tegur dia, kita pula yang segan. So macam bila dia cakap yang tu tak ada apa yang jadi, kita rasa macam tak perasaan macam ada masa nak diam, ada masa macam aku pun nak kena ikut perangai setiap masa macam tu kan. Macam tu lah, sebab kita pun ada emosi kita juga, tapi kita tak adalah lepas semua benda kat member kita. Ada masa kita kawal lah benda tu kan. Tapi kalau tak macam tak pandai nak jaga emosi yang tunjuk kat orang semua, benda tu tak nice lah sikit kan untuk kita. Sebab cakap orang cakap apa, adab berkawan lah, kurang adab berkawan lah macam tu. So kalau macam tu lah tak tahu nak cakap macam mana, sebab benda ni selalu sangat lah berlaku. Kalau nak kata dalam satu semester tu mungkin lah jarang-jarang, tapi untuk daripada sem 1 sampai sekarang ni selalu lah berlaku. Okay. Daripada pandangan Mija dan pengalaman Mija sendiri, selalunya benda ni jadi bila dekat hujung sem tu, macam mungkin sebab kita student kan, mungkin ada waktu dia jenis orang yang macam dia nak menyendiri bila waktu dia stress. Okay, so pernah tak macam daripada pengalaman Mija kan, Mija rasa bila waktu yang macam dia nak jadi macam tu? Adakah waktu awal sem ke, tengah-tengah sem ke, ataupun dekat hujung sem waktu nak pulun assignment tu ke? Apa yang Mija perasan, dia kerap jadi macam tu bila hujung-hujung sem lah kan. Macam cakap tadi, macam faham mungkin dia sibuk dengan kerja dia, dan kita pun ada kerja kita. Tapi untuk macam ni cakap lah, macam untuk lepaskan emosi yang macam mana kat member macam tu lah. Macam dia tak kontrol tau dia punya emosi. Kalau dia rasa dia nak diam, dia rasa dia nak cakap macam tu. So macam kita nak kena ikut cara dia macam tu kan. Mija faham benda tu kan, tapi tak macam kalau selalu sangat kan, takkanlah sampai. Sebab Mija mungkinlah silap Mija, sebab Mija tak pernah tegur. So dia rasa benda tu tak ada masalah pun. Itulah silap, mungkinlah itu silap Mija. Tapi macam Mija cakap lah, Mija tak rasa pun benda ni kita kena tegur. Mungkin dia tahu sendiri lah silap dia macam mana kan. Mija tak suruh pun dia minta maaf ke apa, cuma at least sedang apa yang dia buat tu kadang-kadang boleh menyakitkan hati orang lah macam tu. Okay. So berdasarkan perkongsian Mija tadi, Mija cakap Mija ada masalah dengan roommate Mija, yang mana roommate tu juga kawan Mija sendiri. Okay, mana dia ada waktu yang dia nak menyendiri, and dia tak nak cakap langsung dengan Mija, tak nak tegur, keluar bilik pun tak nak bagi tahu apa semua. So Mija macam terfikirlah kan, Mija ada buat salah ke, ada kurang kat mana-mana ke yang membuatkan dia nak menjauhkan diri dengan Mija kan. And
Mija tak pernah confront benda ni dengan dia. Mija minta tolong kawan Mija untuk confrontkan dengan dia, and dia cakap oh dia memang macam tu. Ada waktu dia okey, ada waktu dia nak cakap, dia cakap. Tapi sebabkan benda ni dah kerap sangat berlaku dalam tempoh dalam tempoh sepanjang lah Mija belajar ni kan. Mija dah jumpa dengan dia mungkin dah 7 sem kan, sebab Mija dah semester 7 kan. Dah 7 semester dah jumpa dengan dia. Dan Mija dah kata dah banyak kali dah melalui pengalaman ni. Benda ni makin lama makin irritate lah kan Mija sebagai seorang kawan kan. Okay, so mungkinlah saya nak tanya sikit, sejauh mana apa tindakan yang dia buat tu mengganggu perasaan Mija untuk berkawan dengan dia. Maksudnya mengganggu emosi Mija lah untuk berkawan dengan dia sebagai roommate jugalah. Benda tu macam tu lah, macam dia sikit sebanyak dia mengganggu kita pula, mengganggu emosi dan pemikiran kita lah. Sebab kita terfikir kan, kita buat salah apa yang tak kena, kenapa dia diam apa semua kan. Benda tu kita banyak persoalkan dalam kepala otak kita, dan kita pun serabut dengan fikir benda tu. Kita nak fikir dengan assignment lagi, kita nak fikir dengan kerja kita yang ada peluruk lagi, kita nak fikir dia lagi macam mana. Dan benda tu jadi macam tak seronok sebab satu bilik tapi tak cakap, tak tegur apa satu, tak tegur langsung. Dan benda tu jadi awkward tau, jadi awkward kan. Padahal macam bila kemarin okey huru-hara, dah hari ni diam. Benda tu macam tiba-tiba tau, tiba-tiba. Bila dia macam tu kita rasa tak seronok apa semua kan. Kalau macam Azhar tanya mengganggu, mestilah mengganggu kan. Sebab benda ni mesti mengganggu sebab dia kawan baik kita kan. Dia macam tu lah kawan baik. Macam Mija cakap kan, Mija sayang lah persahabatan ni. Sayang sebab kita kenal lama kan, daripada awal-awal kita satu sampai sekarang kita dah nak habis lah. Macam kita macam nak cakap Mija tak maulah sebab benda-benda macam ni buatkan kita jadi renggang ke apa ke kan. Cuma untuk macam Mija tegur tu susah lah. Susah untuk Mija tegur dia sebab macam Mija cakap, Mija tak rapat dengan dia. Tak serapat macam kita rapat dengan seorang lagi tu. So macam untuk tegur tu kita takut dia tak boleh nak terima. Macam tu. Okeylah itu pemikiran Mija saja sebab Mija tak pernah cuba tegur dia kan. Tapi macam tu lah daripada apa yang Mija nampak lah. Mungkinlah kita macam Mija takut sebab takut dia rasa macam kita ni annoyed dengan dia punya perangai ke apa kan. Macam tu lah. So sikit sebanyak tu benda tu mengganggu juga lah kita punya emosi dan perasaan semua kan. Okay, stop lah. Tekan start screen. Start screen. Tak bagi tak padam. Cik. Very good. Okay. So macam yang Mija cakap tadi kan, Mija macam benda ni mengganggu lah emosi Mija. Mija selalu terfikir kenapa dia buat macam ni. Bila macam tu secara tak langsungnya kita punya perasaan tu pun terjejas lah kan, perasaan nak rapat dengan dia apa semua. Okay, faham? Okay, so selain daripada dia mengabaikan Mija, macam dia keluar bilik tak bagi tahu, dia tak cakap dengan Mija, apa lagi yang Mija perasan lah tindakan dia yang menyebabkan Mija terfikir macam oh Mija ada buat salah ke sampai dia menjauh dengan Mija? Selain daripada dia macam keluar bilik tak bagi tahu apa semua, mungkin ada dia macam Mija WhatsApp dia tak reply ke. Sejujurnya Mija jarang WhatsApp dia secara personal. Mija jarang sekali lah. So macam kami ada group kan. Macam tu. So kalau Mija kalau nak check siapa-siapa pun Mija akan masuk dalam group je. So Mija jarang nak check personal orang. Kan macam kami 3 lah kan. So untuk kata reply WhatsApp tu tak pernah lagi lah. Tak ada lah dia tak reply ke apa sebab Mija pun jarang check dia. Tu. And nak kata perubahan lain tak ada sangat kot sebab daripada orang cakap pemerhatian lah kita. Kawan Mija ni dia ada kawan lain daripada negeri dia kan. So dia macam kadang-kadang Mija terfikir macam oh kadang
dia tak ada dengan kita pun tak apa, dia ada kawan-kawan dia yang lain. Macam tu. So dia boleh buat kita suka-suka hati dia. Dia rasa dia nak kawan, dia kawan. Dia rasa nak cakap, dia cakap. Dia rasa nak diam, dia diam. So dia boleh keluar kawan-kawan dia yang lain. Macam kita, macam Mija kan. Macam Mija tak ada kawan lain kat sini. Melainkan 3 orang kami je lah. Tak ada cuma tak rasa rapat lah kan. Untuk keluar sama-sama benda tu. Jadi bila buat macam tu, kita stres, kita nak ajak keluar pun macam awkward, macam faham tak? Tapi kalau kita nak keluar 2 orang, kita rasa serba salah pula macam tu kan. So benda tu mengganggu fikiran kita. Kita tak tahu apa salah kita, kenapa dia buat kita macam tu kan. Sebab Mija bukan nak cakap dia macam ego tau. Tapi ada sikit sikap ego dia tu kan, yang buatkan macam kita kena faham perasaan dia apa semua kan. Tak tahu lah, dia kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. Itulah problem dia. Dan susah sebab kita kena hadap dia apa semua kan benda tu. So macam itulah. Okay. So tadi Mija ada sebut kata, dia ada kawan lain kan, kawan yang bukan antara 3 orang tu kan. Okay, so pernah tak macam mungkin dia update status ke ataupun dia share ke, bagi tahu kata dia pun tak cakap sangat dengan kawan-kawan tu, ataupun dia pun Mija nampak macam dia duduk bilik je, dia tak keluar dengan kawan-kawan tu pun, ataupun antara yang 3 orang tadi pun, so Mija kata Mija ada 2 orang kawan kan. So antara dia dengan yang kawan seorang lagi tu macam mana? Sama juga ke? Dia memang tak cakap juga ke? Ataupun dia cakap je dengan Mija je, dia macam tak abaikan lah macam tu. Mija tak sure lah pasal benda tu, sebab Mija tak duduk dengan dia setiap masa. So Mija tak tahulah macam mana dia cakap ke dengan kawan dia seorang lagi tu kan. Tapi macam kalau untuk kawan-kawan macam tadi Azan tanya pasal upload story, so far tak ada lah, dia tak pernah lagi lah upload story pasal benda gitu. Macam tu. Tapi kita nampak dia happy je. Kalau kita kalau macam baru ni kan, kami ada makan-makan semua kan, dia okey, dia bercakap dengan orang lain. Tapi dengan kita dia tak tegur pun, dia tak bercakap pun. Benda tu macam apa masalah dia? Apa yang jadi? Benda tu yang menimbulkan tanda-tanya tu. Sebab kalau dia macam diam dengan semua orang, kita mungkin boleh faham kan. Tapi bila jumpa orang ramai-ramai dengan orang lain, dia boleh sembang. Dengan kita, dia tak tegur kita langsung sikit pun, dia tak tegur. So kita macam, kenapa? Faham tak? Kita macam, kenapa macam tu kan? Dan macam Mija pula, kalau macam tak mau tegur, okey lah. Sudahlah, kita pun tak nak dia nak tegur mereka pun. Kita pun diam macam tu. Macam tu lah, benda tu yang menimbulkan tanda tanya Mija kan. Sampai sekarang, benda tu macam dia stres lah sikit benda tu. Sebab benda ni, hubungan ni kita nak kekal lama tau. Tapi bila jadi macam ni, dia tak shock lah sikit. Sebabnya hubungan Mija berdasar ke pemerhatian Mija lah, pengalaman Mija nampak dia dengan kawan ni okey je. Cuma dengan Mija je dia tak bertegur lah kan. Dengan kawan yang lagi seorang pun okey juga. Kalau macam hari tu pun dia tak tegur juga. Dia tak tegur jugalah. So dia pun tak tahu masalah dia. So Mija pernah lah suarakan benda ni dengan kawan Mija yang seorang lagi tu lah. Okay. So apa respon kawan Mija yang seorang lagi tu berkenaan sebab mungkin rapat 3 orang mesti duduk dalam satu tempat yang sama kan. Okay, apa respon yang dia bagi? So far tak ada dah respon sangat apa. Dia macam masing-masing dah faham panggil dia macam mana. Macam kita faham lah panggil dia macam tu. So kita, kalau kita bercakap pun, kita boleh cakap je lah macam tu. Kalau tak ada nak berluahkan, sebab bagi macam kawan kita ni pun dia faham panggil rumit macam ni macam mana. So kalau kita cerita pun macam tu lah, kadang tak ada apa-apa macam kena stres kot macam tu lah. Macam tak adalah nak kata memburuk-burukkan kan, tak adalah memburukkan rumit Mija ni. So macam itulah yang Mija cakap. Mija suruh kawan Mija tanya dia, sebab dia rapat dengan rumit Mija tu. So macam apa-apa yang Mija tak perhati, Mija hanya akan luahkan dekat kawan Mija seorang ni lagi. Sebab Mija rasa dia boleh terima apa yang Mija cakap. Macam tu, dia more open sikit lah kan. Dengan
roommate meja ni mungkin sebab meja tak pernah luah kot. So meja tak tahu sama ada dia boleh terima ataupun tak. Macam tu lah. Faham? Okay, so tadi Meja dah sebut kata kawan Meja seorang lagi ni dia lebih open untuk Meja share apa semua. So berdasarkan seharian lah kan Meja duduk dengan dia apa semua kan. Okay, Meja nampak dia orang macam mana? Orang yang jenis meluahkan juga ke ataupun dia sama macam Meja jenis macam tak setakat sangat dia simpan perasaan dia. Kawannya mana? Kawan yang roommate Meja tu. Roommate. Roommate Meja dia sometimes dia seorang yang ceria. Sometimes dia ceria, happy go lucky. Ada masa dia diam. So kita tak boleh nak predict dia punya sikap, dia punya perasaan, emosi dia. Kita tak boleh nak jangka. Hari ni dia okey, esok dia tak okey. Esok balik dia okey balik macam tu. So kita tak boleh nak jangka. Kan? So macam apa tadi soalan Nazah? Apa ni berdasarkan Liza punya perhatian lah kan. Adakah dia ni macam Meja tadi Meja cakap Meja orang yang bukan yang jenis open nak cerita masalah Meja. Adakah Meja rasa roommate Meja pun orang yang sama macam tu juga? Ada so far bagi Meja dia tak pernah lagi lah luah masalah yang berat lah kat Meja. Kalau sekadar sembang-sembang biasa tu adalah, tapi untuk di luar masalah dia kat Meja tak pernah tengok lagi kot. Sebab tu Meja cakap Meja dengan dia mungkin tak apa nak rapat sangat untuk masing-masing meluahkan perasaan masing-masing. Mungkin lah mungkin. Meja macam ni tau. Meja sometimes kan Meja teringin tau nak rapat sama rata. Faham tak? Nak rapat dengan dia rapat, tapi benda tu kita cuba tapi dia macam tak boleh nak klik. Faham tak? Dia okey je tapi dia rasa macam still ada boundaries tau antara kita tiga macam tu lah. Macam Meja dengan kawan Meja seorang lagi tu kita boleh je sembang okey tak masalah apa. Tapi bila dengan roommate Meja ni dia macam tu lah, dia macam ada boundary sikit. So sebab tu lah Meja cakap mungkin personality Meja dengan dia tu tak apa nak masuk kan. Macam tu. So macam kita teringin nak rapat, nak rasa macam kita ni penting dalam hidup dia macam tu. Tapi itulah tak tahu lah dia anggap kita ni penting ke tak macam tu lah. Okay, so saya nak tanya Meja lah kan. Meja pernah tak macam terfikir mungkin kawan Meja ni dia ada masalah lain dekat luar lah, masalah family ke, masalah dengan pasangan dia ke yang membuatkan dia jadi macam tu. Pernah tak Meja terfikir sebelum ni? Meja dia tak ada partner, tak ada pasangan, so dia single lah. Untuk family pula so far apa yang Meja tengok macam tak ada masalah family sangat lah. Macam dia video call dengan family dia pun so far okey je, tak ada masalah apa kan. Itulah Meja pun tak tahu apa masalah dia. Kan sebab dia pun tak pernah nak cakap, dia pun tak pernah cakap yang kita apa masalah dia. Mungkinlah Meja je yang rasa benda tu. Mungkin kawan Meja yang lagi seorang tu tahu apa yang dia rasa. Sebab macam mana cakap, komunikasi dia tak berlaku dalam tiga orang ni sangat. Dia antara dua gitu je. So mungkinlah Meja je yang rasa macam dia tak luah apa-apa sangat kat Meja. Meja yang tak tahu apa masalah dia. Mungkin kawan Meja sana lagi tak tahu apa masalah dia macam tu lah. So macam mungkinlah berlaku cakap miscommunication sikit lah dekat situ kan. Macam tu lah. So Meja tak tahu apa yang jadi. Okay, so berdasarkan apa yang Meja kongsikan tadi daripada awal tadi, Meja cakap Meja ada roommate yang mana roommate tu kawan baik Meja juga. Meja ada kawan dengan, maksudnya berkawan bertiga lah kan. Okay, and kawan Meja ni dia sometimes dia menyendiri, dia tak nak cakap dengan Meja, tak nak bertegur siapa. Tapi dengan orang luar, dengan orang lain lah, kawan dia sendiri, dengan kawan seorang lagi tu dia okey je. Dia macam bertegur apa semua. Dan bila Meja cuba minta tolong kawan untuk approach dekat dia, dia cakap dia tak ada masalah, dia memang ada sometimes dia nak berdiam macam tu lah, mungkin dia stress ke apa, kita tak tahu kan. Okay, so tapi benda ni mengganggu lah emosi Meja, mengganggu pemikiran Meja, membuatkan Meja tertanya-tanya kenapa dia macam tu, Meja ada masalah kat mana-mana ke,
dan secara tak langsung menjejaskanlah perhubungan kan sebagai kawan, sebagai sahabat kan. Okey. So daripada perkongsian Mija, pengalaman yang Mija lalu ini, apa yang Mija nak daripada, apa yang Mija nak sebenarnya? Apa yang Mija nak daripada masalah ni? Penyelesaian ke apa ke? Meja ada keberanian kot untuk bersuara apa yang Meja rasa. Meja nak bersuara apa yang Meja rasa, apa yang Meja fikir. Tapi Meja tak tahu macam mana cara yang terbaik untuk Meja buat. Maksudnya Meja nak dulu apa yang Meja rasa tanpa buat dia tak rasa hati. Macam itulah. Mestilah kalau kita nak hubungan kita ni kekal lama lah. Kita nak hubungan kita ni kekal sampai bila-bila lah kan cakap, walaupun kita ni daripada negeri yang berlainan kan. Macam tu sebab kita dah kawan lama kan. So kalau apa yang, kalau Azaz tanya Meja apa yang Meja nak sekarang, Meja nak macam mana Nak pulihkan hubungan tu. Nak pulihkan Meja nak pulihkan hubungan tu satu lah. Dan Meja nak tahu kenapa dia macam tu. Macam tu lah. Okay. So Mija nak apa yang Mija nak daripada masalah ni, Mija nak selesaikan benda ni. Mija tak nak ada ni lah, ada salah faham antara kita, antara Mija bertiga kan. Lepas tu Mija nak cari alternatif yang terbaik, macam mana Mija nak approach dia supaya tanpa lukakan hati dia kan. Okay, so tadi Mija pun cakap kata Mija tak pernah approach dia lagi. Tak pernah terfikir untuk nak approach dia lagi, tak ada keberanian nak approach dia lagi lah. Okay, faham. Okay, so boleh tak saya nak tahu, so far sekarang dalam masa-masa yang terdekat ni macam mana? Dia dah okay balik ke ataupun dia still sama je macam yang sebelum minggu ni? Dia okey, tapi taklah okey sangat. Macam tu, okey. Dia dah okey, dia dah tak okey. Macam tu lah. Dan Mija pun macam malas nak ni sangat lah. Macam malas nak fikir sangat. Itu suka je lah gitu. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang macam kita stres kan, macam buat sekolah. Buat lah apa pun nak buat kan macam tu. Tapi ada masa macam kita nak pulihkan lah hubungan tu balik kan. Tak tahu kenapa apa yang berlaku sampai jadi macam tu kan. Okay. So tadi Mija ada cakap kata Mija nak pulihkan benda ni balik apa semua kan. Okay, adakah dia penting dalam kehidupan Mija yang sampai Mija nak pulihkan hubungan ni balik? Penting lah. Macam dia memang kawan yang Mija rapat lah, Mija nak rapat balik dengan dia lah. Macam Mija cakap tadi lah, kita sayang hubungan ni kan. So bila kita sayang, mesti kita anggap dia penting dalam hidup kita. Walaupun kita tak rapat sangat dengan dia, tapi kita kenal dia lama tau. Kita macam Mija dengan dia, kami tiga ada satu sampai sekarang. So takkanlah Mija tak anggap dia penting dalam hidup Mija kan. So Mija tak tahu sama dia anggap Mija ni penting dalam hidup dia. Sebab mungkin dia ada ramai kawan. So kalau hilang seorang dua tu mungkin tak terasa sangat kot. Dia tak tahu benda tu kan. Macam Mija sangat-sangat hargai tau kawan-kawan Mija. Sebab Mija bukan seorang yang ramai kawan. So bila Mija rapat betul-betul. Dan mestilah kita nak hargai setiap momen persahabatan kita dengan kawan-kawan. Okay. So saya rumuskan balik lah kan perkongsian kita sepanjang daripada awal tadi. Mija berkata Mija ada masalah dengan roommate Mija sendiri, kawan baik Mija, yang mana dia tak tegur Mija, dia ada miscommunication lah kan saya berkata. Sebabnya dengan orang lain dia okey, tapi dengan Mija dia ada something wrong somewhere lah kan. Benda ni sometimes okey, kadang-kadang macam dia pun baik dengan Mija, macam tak ada apa-apa, macam tak pernah bergaduh kan. Tapi sometimes dia macam sengak je, tak mau cakap apa semua. So Mija pun terfikirlah, kata tanya-tanya Mija pun cepat, kenapa kan, kenapa dia macam ni, ada sebab salah ke? Mungkin kalau ada sebab salah, kalau dia bagi tahu Mija sudi untuk berubah kan. Mija sudi untuk ubah kesilapan tu kan. Okay, so Mija nak, apa yang Mija nak? Mija nak pulihkan balik hubungan ni. Sebab tadi Mija beritahu saya, Mija
hargai persahabatan kan. Mija tak nak lah orang kata hubungan ni stop kat sini je, tak nak lah benda ni je tak best kan. Sebab Mija pun dah nak habis belajar, dia pun dah nak habis belajar kan. Okay, so ada apa lagi tak mungkin Mija nak bagi tahu berkenaan dengan masalah ni? Mungkin ada yang saya tak tanya Mija ke, Mija nak share ke, nak bagi tahu? Tak ada. Okay. Okay, so sekarang hubungan Mija dengan dia so-so lah kan. Kadang okey, kadang tak okey. Tak okey pun tak okey macam hari tu ke, ataupun dia just sengap je. Macam hari tu kan mungkin dia keluar bilik pun tak bagi tahu. Macam sekarang mungkin dia sengap je ke, ataupun sama juga macam hari tu juga. Dia dah beransur okey lah. Macam tu tak adalah macam hari tu. Cuma macam bila jadi macam tu, Mija pun dah macam malas nak beritahu macam tu. Mija bukanlah nak tarik tali apa, cuma bila dah selalu sangat kita pun rasa fed up tau kadang-kadang. Macam tu. So macam Mija pun biarlah dia. Kalau dia nak cakap, kita cakap. Kalau dia diam, kita pun diam, tak ada masalah pun. Macam tu lah. Okay, so setakat ni macam mana perasaan Mija bila Mija dah boleh luahkan benda ni? Apa yang Mija rasa? So far, alhamdulillah rasa lega sikit lah sebab Mija susah nak luahkan perasaan Mija dekat orang. Tapi bila Mija luah tu, itulah orang cakap bila kita dah tanggung, kita dah simpan lama kan. Bila kita boleh luah tu, dia ni lah sikit, sedih lah sikit macam tu kan. Sebab kita dah pernah lama kan, benda tu bermain dalam fikiran kita lama kan. Kita orang cakap mengganggu kehidupan kita dalam masa yang sama kan. So bila kita boleh luah ni, lega lah sikit. So macam alhamdulillah, macam tolong Mija lah, macam mana nak cari jalan yang terbaik untuk pulihkan hubungan ni lah. Tak apa, sebab masa pun kita pun dah nak sampai ke penghujung je lah kan. Okay, so apa yang saya boleh katakan, Mija dengan kawan Mija ni mungkin ada masalah communication lah kan, miscommunication. Mungkin masing-masing ada perasaan sendiri, tapi tak luahkan. Maksudnya berhenti setakat situ, memendam perasaan tu. Dan bila kita terlampau lama pendam, dia jadi macam unfinished business tau. Dia macam, benda ni tak terluah, benda ni tak diselesaikan. Sebab tu lah ada salah faham antara Mija dengan kawan Mija tu. And Mija memang nak pulihkan balik lah hubungan ni kan. Walaupun tak adalah sampai bergaduh kan, tak adalah bertumbuk-tumbuk, tak ada kan. Tak adalah sampai bergaduh, cumanya still lah kan, sebab Mija hadap dia hari-hari, Mija tengok dia hari-hari. Mija pun dah kawan dengan dia lama kan. Tak nak lah orang kata disebabkan salah faham sikit, benda ni jadi lagi besar kan, lagi panjang. Okay, so apa yang Mija share dengan saya tadi, Mija cakap Mija pun dah rasa tenang sikit dah, sebab Mija dah dapat share kan apa yang Mija dah lama dah simpan kan. Okay, so saya harap kita dapat sama-sama lah cari alternatif yang terbaik lah, macam mana kita nak selesaikan isu ni. Okay, so pada sesi yang depan nanti, Mija setuju ke untuk kita buat sesi yang seterusnya? Okay, pada sesi depan nanti mungkin kita akan cari apa yang Mija dah pernah buat berkenaan dengan masalah Mija ni, apa tindakan yang Mija pernah ambil, sebab kita nak bincang hari ni pun dah tak cukup masa kan. Okay, so kita akan bawa pada sesi yang depan lah. Okay, so sesi yang depan macam mana Mija nak tetapkan waktu nanti ke? Boleh je ikutlah, sebab Mija hari cuti je lah. Ataupun nantilah Mija beritahu adik Mija. Nanti apa-apa Mija WhatsApp saya balik ya. Right, so saya rasa setakat itu sajalah kita punya sesi hari ini. Sekali lagi saya nak tekankanlah berkenaan dengan etika kerahsiaan. Okey, so apa yang Mija share tadi daripada awal sesi tadi, setakat di sini saja. Saya tak akan bagi tahu siapa-siapa, Mija pun tak akan bagi tahu siapa lah. Sebab apa yang saya nampak, isu yang Mija ceritakan ni tak mengancam nyawa siapa-siapa lah, tak mengancam nyawa Mija, nyawa saya atau nyawa orang lain. Jadi saya harap kita dapat sama-sama lah cari alternatif yang baik, macam mana nak bantu masalah yang Mija sedang hadapi ni kan. Alright, so ada apa lagi tak Mija nak cakap? Tak ada ya. Okay, so saya rasa kita boleh tamatkanlah sesi kita. Kita jumpa pada sesi yang akan datang. Nanti apa-apa Mija kontak saya lah. Okay, bila nak buat sesi sebagainya. Alright, so terima kasih.